Hai, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan tengok pula cara untuk letakkan fungsi sijil di kita punya quiz dalam Google Form. So, bila orang dah selesai jawab quiz tu dan dia dah capai markah yang ditetapkan, dia lulus, sijil akan dihantar ke email dia lah. Macam ni lah contohnya kan. Cara nak buat dia ialah mula-mula kita buat dulu quiz. Ni saya dah buat siap-siap lah untuk cepat sikit. So, saya namakan matematik operasi asas, dia punya title dia. Saya letak sikit description dia, jawab semua soalan, skor 80% akan menerima sijil. Dan sebab sijil ni akan dihantar ke email, jadi kita akan minta email address lah dalam setting ni. So, kita klik collect email address. Kemudian dekat bahagian presentation ni tak ada apa, saya tulis message ni saja. Tanya akan jawab semua soalan. Jika lulus, sijil akan dihantar ke email anda, contoh tu kan. Kemudian bahagian quiz ni, biasalah kalau nak buat quiz kita tick make this a quiz. Kemudian itu saja, save. Okey, kemudian untuk buat fungsi sijil tu kita kena install add-on dia dulu. Add-on ni pergi ke titik 3 ni dan klik add-on dan cari add-on nama dia Certify M. Macam tu kan. Certify ni klik install. So kita install, continue. Pastikan email dekat sini sama dengan email kita guna ni. Dan allow. Tunggu dia install add-on tu dulu. Ok, done. Dan tutup ni. Ok, lepas dah siap install add-on, icon dia akan timbul kat sini. So kita klik sini Certify them ni. Klik show certify control. Kemudian dekat sini, okay, setting dia passing ni berapa percentage markah tu. So kalau 80% ke atas, baru dia dapat sijil. Kalau dia tak cukup 80%, dia tak dapat sijil lah. So cara kira dia ialah ini total point ni kan. Total point ni sebab saya punya quiz ni ada 5 soalan dan setiap soalan ada 2 point. Jadi total ada 10 point lah. Jadi untuk dapat sijil 80%, pelajar perlu betul sekurang-kurangnya 4 lah. 4 soalan dia, so dia akan dapat 8 point kan. So 8 per 10 kali 100, so dia akan dapat 80% lah. So cara kira dia macam tu lah kalau dia ikut jumlah point ni. Jadi saya nak 80% betul, so saya set 80%. Kemudian template sijil yang disediakan ni untuk awal-awal ni kita guna dulu template yang disediakan. Nanti kita akan cuba design kita punya template sendiri pula. So kita pilih yang mana kita nak guna, kata thumbs up kan. Thumbs up, design dia macam ni. So saya pilih thumbs up. Ok. Kemudian dah setting 2 ni, passing dengan template ni kita ambil turn on. So fungsi sijil certify tu dah aktif lah dekat kita punya quiz ni. Lagi satu benda penting ialah title quiz kita ni, nama ni penting sebab nanti dia akan cetak dalam sijil. So kalau kita letak matematik operasi asas 1, nanti dalam sijil pun akan tulis lah dia pas quiz nama ni. So ok, kita cuba tengok. Klik preview, saya cuba jawab tengok email. Next. Ok, submit. View score. So saya dapat 8 per 10 kan. Kalau ikut percentage saya dapat 80% lah. So saya layak untuk dapat sijil. Ini saya punya skor semua. Kemudian cuba kita check email tengok. Ok, ni sijil dia kan. So matematik operasi asas ni, dia ikut title tadi lah, title yang kita tetapkan kat sini. Ok, sijil dia, dia ambil apa yang kita isi tu, nama kelas, nama sekolah, nama title quiz tu, tarikh dan percentage yang kita dapat. So ini dalam format PDF, boleh lah kita nak print ke ataupun nak download ke. Ok,
Tu cara set sijil guna template yang dia dah sediakan lah. So kalau kita nak kurangkan lagi percentage lulus, kita boleh kurangkan kat sini. Ataupun kalau nak bagi semua pelajar yang jawab tu dapat sijil, tak kira markah dia, kita set je kosong. So walaupun dia dapat 10% ke, dia dapat kosong ke, dia akan dapat sijil jugalah kat sini. Okey, ni cara untuk hantar sijil guna template. Setakat ni kita guna template yang dia sediakan saja kan. Macam template dia semua dalam bahasa Inggeris dan ikut design dia lah. So kalau kita nak guna kita punya sendiri, kita boleh design sijil kita punya sendiri. Dekat sini kita boleh pilih custom kan. Tapi kita belum ada lagi template tu, so kita kena buat dulu template sijil kita sendiri. Okey, untuk buat dia kita akan buat new slide. Dekat sini kita right click slide. Saya akan ambil blank presentation. Kemudian kita namakan presentation ni dengan nama yang sesuai lah. Kata sijil quiz matematik asas tadi lah. Okey. Kemudian kita boleh start design ni dulu lah. Saya tukar background dulu. Choose image. Kalau ada background sendiri, boleh upload background sendiri. Saya akan cari dekat Google Image je. Certificate frame. Okey. Dan yang ni lah. Okey tak? Okey, done. Okey, macam tu kan. Kemudian kita boleh start tulis kita punya ayat ni lah. Ayat dekat sijil ni. Sijil penyertaan. Okey. Adalah dengan ini disahkan bahawa. So kita akan letak nama kat sini dan kita akan letak maklumat lain lah. Maklumat lain di sini. Telah melengkapkan kan nama kuis di sini. Kemudian pada tarikh di sini dengan skor di sini. Okey. So kita design sikit ni ke atas. Adalah dengan ini disahkan bahawa, kecilkan sikit. Kecil sikit. 22. So yang ni nama kuis ni kita boldkan nanti. Kita kecilkan sikit. Okey. So ini design kita sijil kita. Kalau kita nak letak gambar lain boleh, saya letak gambar sikit lah. Insert image, search buat. So mass symbol, mana cantik sikit. Inilah insert. Macam tu. Tulisan lain. Okey ke? Okey, ni design sijil kita. Kemudian kita kena letak dia punya kod sikit lah untuk nanti nak gantikan nama ni dengan nama peserta kan. So maklumat-maklumat ni kita kena gantikan dalam dia punya ni guide ni dia dah tulis kat sini. So kalau tempat nama tu kita gantikan dengan tag ni lah, merge tag ni full name.
So dekat kita punya ni kita letak buka 2 kali bracket ni, full space name, dan tutup 2 kali bracket ni. Dan maklumat lain ni kita ambil bahagian other identifiers ni. So ada identifiers ni ialah maklumat yang dekat form ni selepas nama. Ini full name kan. So selepas nama ni dia dikira sebagai other identifiers. Macam kelas ni dia kira sebagai other identifier ni, dan kelas sekolah ni dia kira sebagai other identifier 2. So dua-dua ni dia kira sebagai other identifiers lah. So kalau kita letak ni, dia akan paparkan dua-dua ni serentak. So saya akan guna ni other identifiers ni. Maklumat lain ni kat sini buka bracket, other identifiers. Betul tak saya je? Identifiers, betul kot kan? So kita font dia kita kecilkan sikit lah. So nama tu besar, kita boldkan sikit. Nama tu kita letak tulisan apa, tulisan lain-lain sikit Okay, macam tu. Telah melekatkan. Nama quiz ni pun kita kena ganti kat dengan title, tag title ni kan, title of the Google quiz. So kita akan gantikan dengan tag title kat sini, title. So nanti dekat sini dia akan gantikan dengan nama quiz tu lah. Okay, pada tarikh, kat sini tarikh ialah kita guna tag date. So buka 2 kali bracket ni dan tutup date. Dengan score, kita akan paparkan skor dia ialah percent. The exam taker score as a percent. Okay, so dengan skor percent kat sini, percent. Okay, so CJ kita kira dah siap. Kalau nak design lagi, nak tambah gambar, tambah apa-apa lagi, boleh lah. So dah siap, kita boleh tutup meja CJ ni. Kemudian balik ke kita punya quiz ni, klik balik certify them tu, show certify them. Kemudian set kita punya percentage berapa kita nak. Kita 60 ke macam tu. So template ni kita tukar, ambil use a custom template. Okay, lepas tu kat sini select new file ni, pilih kita punya yang kita design tadi, select. Okay, save change. So dia dah letak kat sini kan. Okay, so ready lah tu. Jadi kita cuba jawab quiz ni, tengok. So saya isi email SK Kupang contohnya, next. So saya jawab bagi lulus lah, 2 tambah 2 4. Okay, submit. Use score. So saya dapat 8 per 10. Okay, lulus lah tu. Dan kita check kita punya email untuk tengok CJ pula. Okay, ni CJ yang kita dapat lepas jawab quiz tadi. So kita tengok CJ kita design tu. Klik sini kan, pada PDF ni. Ni yang kita design tadi. So dia dah gantilah sini nama dengan apa, identifiers kan. Itulah cara nak design apa CJ kita sendiri. Untuk tambahan lagi, ini quiz saya tutup. Dekat apa, email certify ni kan, certify them ni mungkin kadang lambat sikit sampai ke email dia, kadang ambil masa sikit. Kalau in case student tu mungkin dia pass tapi dia tak dapat email CJ tu, so kita boleh pergi balik dekat quiz ni, klik balik yang add-on ni kan. So kita ambil resend certificates ni, dia akan tunjukkan list records yang dah pass. So percentage ni dia dah proses tu. Kalau in case tak dapat, dia tak dapat email CJ, kita boleh resend semula lah. So klik reprocess ni. So dia akan hantar email semula. So lagi satu dekat sini pun kita boleh semak juga show certify ni kan. Kita boleh semak kita apa senarai record CJ tu lah. So kita pergi ke record ni kan, certify records. So kita boleh nampak apa record info yang di dalam CJ, record info yang dicetak di CJ tu lah, nama apa semua record. So dia pass ke tak. So kalau tak pass, dia tak dapat CJ, tak ada record certificate ID ni lah.
Okey, sekian saja video untuk cara buat CJ di kuis Google Form dan juga cara design CJ sendiri. Jangan lupa tinggalkan komen jika ada sebarang pertanyaan ataupun cadangan, dan subscribe jika belum subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.